Dia suruh lukis graf tau. Okey. Okay, untuk soalan fungsi ni, dia suruh lukis graf. Lukis graf ni, markah dia ialah 3. Okey, cikgu bagi beritahu dulu bentuk soalan macam mana. Bentuk soalan dia sebiji macam ni. Okey, macam ni. Macam ni soalan dia. Okey, dia kata kalau X bar tu, okey, X bar tu, X jika lebih kecil daripada kosong. Okey. Dan negatif X tu jika X lebih kecil dari kosong dan X tu jika lebih besar dari kosong. Kat sini dalam soalan tu tulis Y kat sini. Okey. Bermaksud awak kena buat paksi Y dan juga paksi X. Okey. Kemudian, sekejap. Okey. Kemudian, untuk soalan yang exam nanti, okey, dia akan bagi tukar nilai kat sini je. Sekejap, mana saya punya glove ni. Okey, kat sini dia tukar nilai. Okey, saya beritahu kalau dalam soalan dia dia akan nilai bentuk contohnya lah. Okey, 3x, 4x, 5x, 6x. Okey. Yang ni pula dia tulis kat sini okey, negatif 2x, negatif 4x, negatif 6x. Okey, cara nak lukis graf dia. Okey, cara nak lukis graf dia. Awak kena buat jadual macam ni. Mana tadi? Kena buat jadual. Okey. Okey, yang ni. Maksudnya awak kena buat X, kemudian awak buat Y. Okey, daripada X, contohnya dia suruh domain dia negatif 1. Okey, ni domain dia. Yang tu sampailah 5. Okey, contohnya kan. Okey, awak kena buat start daripada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, buat jadual Okey, untuk domain. Kemudian, untuk kotak yang kedua ni, nak dapatkan nilai Y. Okey, awak gantikan dalam Y yang dia bagi tu. Okey, dia bagi Y. Macam ni dia bagi Y. Sini saya letak contohnya lah. Contoh 5x. Kat sini negatif 5x. Okey. Kalau kat sini dia bermaksud X lebih besar daripada kosong. Yang ni X lebih kecil daripada kosong. Okey, kotak yang nombor 2 ni, saya letak 1, kotak 2. Untuk kotak yang pertama ni, cikgu ulang balik, awak letakkan dia punya domain. Okey, domain. Okey, contohnya saya dalam soalan ni, domain dia adalah negatif 1 sampai 5. So, awak buatlah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang kotak nombor 2 ni, dapatkan nilai Y. Okey, contohnya, yang pertama. Okey, yang pertamanya ni, negatif 1. Negatif 1 ni bermaksud kecil daripada kosong. Kalau kecil daripada kosong, kita ambil negatif 5. Jadi, awak buatlah. Y sama dengan negatif 5, gantikan X tu dengan negatif 1. So, awak dapat nanti, dapatlah 5. Okey, so awak letaklah 5 kat sini. Okey, kemudian kalau kosong, kosonglah dia nanti. Okey, kalau yang ni 1 ni maknanya positif kan? So, awak ambil Y sama dengan 5X. Jadi, awak gantikan X tu dengan 1. Dapat juga 5 kat sini nanti. Okey, itu cara dia. Dan seterusnya. Okey, untuk 2, 3, 4, 5. Setelah awak buat jadual ni, dah siap yang 1, yang 2, yang 3 ni adalah untuk dapatkan koordinat. Okey, macam mana kita dapat ni? X dengan Y. Okey, dalam buku ni, saya zoomkan. Dalam buku ni, X dia adalah negatif 1, Y dia ialah 3. Okey, jadi awak plot lah mana negatif 1, 3. Negatif 1, 3 kat sini. Okey. Dia suruh lakarkan je. Awak tak perlu buat secara detail. Dia suruh lakarkan je. Kemudian yang kotak nombor 2 ni 01. Okey, 01 kat sini. Dia tanda kat sini.
Yang ketiga, negatif 1/2 dengan kosong. 1/2 kat sini. Kat sini. Okey, plot. Satu-satu kat mana? Satu-satu agak-agak kat mana? Sinilah. Okey. Kemudian 2, 3 kat sini. Okey, dah dapat tu. Awak sambungkanlah titik tu. Esok nanti Dah dapat sambung tu, okey, dah siap. Dah siap ni dapatlah 3 markah saya bagi. Okey, boleh follow tu? Ingat buat jadual ni. Seterusnya, soalan berkaitan dengan ni, awak kena tahu dia punya julat. Tahu tak julat tu apa? Julat. Okey Ni satu. Okey. Okey, kat sini. Kat sini awak kena tahu. Contoh 7. Kena study balik contoh 7 ni. Okey. Dia akan tanya domain. Nampak contoh macam ni. Dia akan tanya domain bagi Y lebih besar daripada 3. Mana domainnya kalau lebih besar daripada 3? Okey. So, awak kena buat. Ambil lah tu dia persamaan. 2x tolak 3. Okey. Lebih besar daripada 3. Okay. Sini kena buat, dalam soalan ni, dia kena buat 2. Okey. Dia kena buat 2 sebabnya bentuk modulus. Okey. Tapi dalam soalan tu, dia kata cari domain 3 Y sampai 5. Contohnya Domain tengok kat mana? Domain tengok kat bawah. Ini domain. Okey, ini domain. Okey, study yang ni Kemudian soalan lagi ditanya julat. Apakah julat? Cikgu nak buat study. Apakah julat? Julat adalah yang ada kawan. Okey, itu julat. Okey, selesai yang itu. Itu untuk soalan yang pertama, soalan fungsi. Okey, jangan risau Kalau awak tak dapat catch up-nya ini, saya akan share dalam YouTube nanti ni. Awak boleh tengok nanti. Okey, tengok kemudian nanti. Malam exam nanti ke, awak tengok balik. Okey. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ialah permutation. Apa? Orang panggil apa? Gabungan dan juga pilihatur. Okey, pilihatur dan gabungan. Soalan nombor 2 Nombor 2 senang je. Okey, sekejap saya bagi contoh dulu. Dalam YouTube saya dah bagi dah. Dalam ni ada ke Ini tertempat ini. Okey, tak ada, tak apa. Ingat saya bagi take note dulu. Saya bagi take note dulu. Saya buka kertas kosong. Okey, soalan nombor 2. Pilih atur dan gabungan. Okey, pilih atur dan gabungan. Dalam YouTube cikgu ada. Okey, dalam YouTube cikgu ada. Cikgu koma tengok nanti dalam YouTube cikgu. Okey, sekejap nak share lah. Tengok sini. Tengok YouTube Cikgu Amir. Okey, boleh Pilih atur dan gabungan. Okey, dalam tu ada. Saya bagi hint. Okey, soalan dia ialah ada 6 orang. Okey. Ada 6 orang. Jom saya bagi hint dulu. Hilang dah. A, B, C, D, E, F. Okey, ni ada 6 orang ni. Nama dia A, B, C, D, F. Okey, kemudian daripada 6 orang ni, okey, soalan yang pertama dia akan tanya jika A dan B duduk bersebelahan. Okey, nanti cikgu nak buat study sikit. Macam mana kalau jika A dan B duduk bersebelahan? Syarat dia. Apa syarat dia kena buat? Contohlah contoh. Contohnya, saya nak cakap contohnya, daripada 2 ni, okey, 6 C2. Okey, darab dengan
5C1. Okey, contoh. Tu cara kira dia. Okey, nanti awak tengok balik. Soalan yang nombor 2 ialah jika A dan B duduk berasingan. Maknanya tak boleh tak boleh bersebelahan. Okey, duduk berasingan. Tu nanti cikgu nak awak study sikit dulu. Dalam buku teks pun ada. Awak cari nanti. Kalau tak salah cikgu, buku teks dia kata 5. Okey, pilih satu dan gabungan. Okey, soalan nombor 2 ni itu. Okey. Seterusnya, soalan. Kalau ada soalan, tanya. Boleh? Kalau ada soalan, tanya. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey, seterusnya, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Saya dah beritahu dah dalam kelas. Tak tahulah kawan awak DLP dah share belum? Okey. Sekejap saya share. AdMed Form 4. Soalan indeks dan log. Pembuktian. Cikgu nak awak alert pembuktian. Mana pembuktian ni? Sekejap saya cari. Pusing sekejap. Tunggu sekejap. Pening kepala lah awak tengok nanti ni. Pembuktian. Mana pembuktian? Tak ada lagi ni. Sistem persamaan. Indeks dan log. Okey. Saya dah beritahu dah. Harap awak semua dapat tahu yang ni dah habis dah hukum cert. Mana log? Sikit lagi. Dalam hukum. Okey, hukum log. Ini. Okey. Soalan dia akan keluar daripada 3 ni. A, B dan C. Okey, dia suruh buktikan, dia kata soalan dia, buktikan okey, hasil darab tu apa panggil hasil darab lah dah. Buktikan logaritma tersebut. Okey, ni hasil darab. Ini hasil bahagi. Dan ini kuasa. Okey. Cikgu nak awak cuba alertkan macam manakah hasil darab ni terbentuk. Macam manakah hasil bahagi ini terbentuk. Dan macam manakah hasil kuasa ni terbentuk. Cikgu tak nak beritahu lah. Antara 3 ni mana yang masuk. Cikgu tak nak beritahu. Okey. Yang penting awak tahu macam manakah hasil darab, hasil bahagi dengan kuasa ni terbentuk. Ni nama dia pembuktian. Okay, jadi saya bagi hint dulu. First kali, awak salingkan semua ni dulu. Okay. First kali salin ini dulu. Iaitu X sama dengan A kuasa. A kuasa apa ni? A kuasa P. Dan Y sama dengan A kuasa Q. Maka P sama dengan log AX dan Q sama dengan log AY. Okay, dah salin yang itu. Okay, kemudian awak tengoklah dalam soalan mana. Dalam soalan dia keluar mana? Hasil darab. Okey, awak buat kaedah ini. Okey. Kalau hasil bahagi, kalau dia soalan tanya hasil bahagi, buat kaedah ini. Kalau dalam soalan tanya hasil kuasa, guna ni. Okey. Jadi cikgu tak nak beritahu yang mana satu. Cuma awak kena faham step dia. Okey. Tu satu. Okey, markah dia ada 3 markah kat sini. Okey. Boleh faham tak ni? Boleh follow ke? Boleh. Okey. Seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Sekejap, mana soalan dia? Okay, soalan seterusnya ialah hukum indeks. Sekejap, saya bagi contoh soalan. Okey, saya ambil soalan dalam buku teks ni. Tapi tak nak beritahu lah soalan macam mana. Koma kena lah study sikit. Ya, soalan dia macam ini. 4 kuasa X tolak 1, 8 kuasa X tambah 4. Ataupun yang ini, 3 kuasa X tambah 3 tolak 3X tambah 2 sama dengan 2. Okey.
Soalan dia sebenarnya saya beritahu senang. Sebiji macam ni. Tapi tukar nombor. Okey, boleh follow Okey, cikgu tunjuk macam mana nak buat tau. Okey, cikgu zoom. Hilang dah. Mana perginya? Okey. Yang pertama, first kali. Cikgu salin 3 kuasa X. Okey, bila kuasa dia tambah, nampak tak tambah ni? Ini tambah, ni tambah, tambah, tambah. Bermaksud awak kena darab dengan 3 kuasa 3. Okey, kemudian tolak. 3 kuasa X tambah 2 bermaksud darab dengan 3 kuasa 2. Sama dengan 2. Okey, boleh follow yang tu boleh Step yang pertama. Step yang kedua ialah okey, 3 kuasa X. Sekarang ni 3 kuasa kat sini ada 3 kuasa X, sini pun ada 3 kuasa X. Okey, jadi kita faktorkan 3 kuasa X. Saya keluarkan 3 kuasa X. Bila saya faktorkan, yang tinggal ialah 3 kuasa 3 tolak dengan 3 kuasa 2 sama dengan 2. Okey, boleh follow itu. So, saya faktorkan 3 kuasa X saya keluarkan. Yang ini dengan yang ini. Jadi yang tinggal 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa 2. Okey. Kemudian kita selesaikan yang dalam kurungan. Okey, tekan kalkulator. Kemana pula kalkulator saya ni? Okey, cuba tekan kalkulator. 3 kuasa 3 tolak 3 kuasa 2. Dapat berapa? Dekat Roma. 18. 18 Okey, 18. Thank you. Okey, jadi 3 kuasa X. 18 sama dengan 2. Okey, saya sambung lagi. Kemudian, 18 ni kita pindahkan di sebelah kanan. Dapat nanti 3 kuasa X sama dengan. Okey, kalau pindah belah kanan jadi apa ni, Lokman? Jadi Jadi 2 per 18. Okey, jadi 3 kuasa X sama dengan 2 per 18 dapat berapa kalau kita kecilkan? 1/9. 1 per 9. Okey. Bila dapat 1 per 9 ni, 3 kuasa X. Okey, ingat tak ukur indeks? 1 per 9 ni bermaksud 1 per 3 kuasa 2. Okey, 9 tu 3 kuasa 2. Ada kawan saya belah kanan ni. Nampak? Okey, tersambung lagi. 3 kuasa X. 3 kuasa 2 kat bawah tu. Okay, kita pindahkan ke atas, dia akan jadi 3 kuasa negatif 2. Ingat tak ukur indeks? Bila 3 kuasa 2 naik atas, dia akan jadi negatif. Positif, jadi negatif. Ingat je, positif tukar tempat, jadi negatif. Negatif tukar tempat, jadi positif. Okey. Jadi, setelah kita dapat 3 kuasa X sama dengan 3 kuasa negatif 2, 3 dengan 3 ni kita boleh cancel. Jawapan dia X sama dengan negatif 2. Okey. Jadi, cikgu tunjuk step saja. Awak kena tahu langkah-langkah. Okey, tapi soalan dia nombor lain. Cara dia sebiji macam ni. Okey, boleh tu? Tu ialah soalan nombor apa ni? Nombor 3. Okey, total mark tadi dengan soalan pembuktian dengan soalan ni 7 markah. Jadi, cikgu nak awak semua dapat 7 markah. Okey, clearnya itu? Okey, next. Tak perlu salin sebab cikgu rekod dalam YouTube nanti. Sorry saya tekak lah. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ialah hukum set. 4 markah. Okey, cikgu tunjuk macam mana bentuk soalannya. Hukum set ni. Oh ni, conjugate conjugate. Saya tunjuk macam manakah bentuk soalannya. Tapi saya dah beritahu dah dekat kelas DLP. Okey, nanti awak tanya Tanya Elza boleh, tanya Bakis boleh. Macam manakah bentuk soalannya? Sekejap saya tunjuk soalan dia macam ni tak? Okey, tak ada. Ting 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 ting. Tak ada.
Okey. Tapi awak kena alert kat bahagian conjugate ni ya. Contoh macam ni. Contoh macam ni. Okey. Dia bagi soalan macam ni. Okey, saya tulis soalan dulu daripada sini ya. 5 tambah 7 per dengan 1 tambah 3 tambah 4 tolak 7 per dengan 1 tolak 3. Okey. Kat sini cikgu nak tekankan awak kena mahir macam mana pendarapan dengan conjugate yang ini. Kena mahir yang ini. Okey. Kemudian, dalam soalan tu dia kata, dalam soalan exam tu lah kan. Tapi nombor saya tukar. 5 tambah 7, 1 tambah 3, tambah dengan 4 tolak 7, tambah dengan 1 3, sama dengan, okey contoh, sama dengan A tambah 3 contoh, tambah dengan B 21 per 2. Okey. Dalam soalan, dia suruh tanya apakah nilai A, apakah nilai B. Saya zoom tak nampak lah nanti. Dalam soalan, dia suruh tanya apakah nilai A dan nilai B. Maka jawapan dia, maka ada 4 Okey. Cuba kita comparekan. Yang A dengan B ni dengan jawapan hasil daripada pendaraban conjugate ni. Jadi kita tengoklah. Okey, A mana A? A kat sini. Okey, jadi A sama dengan negatif 9. Okey. B kat sini. So, jadi B sama dengan 2. Okey, macam tu je soalan. Tapi yang penting awak kena mahirkan ni. Okey. So, tengok balik macam mana ni. Okay, tengok pak. Dia expand je ni. Saya terang satu satu darat dengan conjugate ni. Ini darat dengan ini. Okey. Ataupun nampak 5 darat dengan 4, 5 darat set 7. Okey. 7 darat set 7 darat dengan 4, set 7 darat dengan set 7. 1 darat 1, 1 darat set 3. Okey. Nah ni buat macam ni je, expand macam ni je. Okey. Boleh. Okey, ni darat conjugate. Ingat 7 darat dengan set 7, kita akan dapat nilai dia ialah 7. Hilang set tu terus. Okey, cikgu nak menyamahin tu. Lagi saya tunjuk contoh soalan yang sebiji lah macam ni Okey. Okey, awak kena mahir darab ni. Ni kena mahir. Saya tulis sini. Ini kena mahir. Macam mana dia boleh expand tu? Okey, nampak 1 darat 1 dapat 1. 1 darat set 3 dapat mana? Set 3. Set 3 darat 1 dapat set 3. Set 3 darat set 3 dapat 3. Okey, macam tu dia. Okey, kena mahirnya ni. Okey, kemudian kita susun kena 1 tambah 2 dapat 4. Nampak? Set 3 tambah set 3 dapat 2 set 3. 1 tolak 3 dapat negatif 2. Okey, macam tu je. Okey, dah. Nanti tengok balik YouTube nanti cikgu share ni. Soalan seterusnya, soalan nombor 5. 7 markah. Okey, 7 markah. Soalan nombor 5 ialah topik janjang. Okey, sekejap saya cari topik janjang. Mana janjang ni? Janjang. Topik apa janjang? Okey, kebanyakannya topik tempat banyak ni. Okey, ni janjang. Okey. Cuba Izzah bagi tahu saya pesan apa dia nombor 5 ni? Kejap cikgu. Kejapnya. Ni hasil tambah. Okey, untuk panggil apa? Untuk soalan ni nombor 5 ni, dia cikgu rasa 4 markah. Okey, 1 2 3. Okey, sorry, 3 markah pembuktian. Menerbitkan rumus hasil tambah sebutan ke N bagi janjang aritmetik. Ni, menerbitkan rumus. Awak kena menerbitkan rumus. Okey. So, follow step by step yang ini. Okey.
bilangan petak. Ni tak tengok ni. Awak kena ambil step sini. Ini step 1. Lepas step 2. Dah cukup. Itu sahaja. Yes, itu sahaja. Salinnya ini. Cukup. Saya bagi apa ni pun. Kira-kira jawapan yang ni. Yang penting awak kena tahu macam mana nak buat dia. Okey, dah. Okey. Kemudian, dia akan bagi soalan. Soalan ni 3 markah. Awak salin ni je, salin ni dah cukup 3 markah. Sekejap, kawan awak masuk ni. Okey. Saya ulang balik. Awak salin nombor 1, awak salin nombor 2, dapatlah 3 markah. Okey, dah cukup. Kemudian soalan yang berkaitan dengan ni, seterusnya lagi 4 markah tu. Okey, soalan lagi 4 markah. Saya bagi contoh soalan lah. Ada tak soalan? Contoh soalan kat sini. Macam tak ada. Okey, tak ada. Okey, contoh soalan saya bagi macam ni. Sorry. Ni saya keluarkan apa ni? Okey. Saya bagi contoh soalan. Okey, contoh soalan. Ni nombor apa ni? Nombor 5. Okey. Contoh soalan dia bagi sini. Log 5M log 5 25M log 5 125M dan log 5 lupa dah. 504 dapat apa? Cuba tengok kalkulator. 504. Kalkulator saya mana pergi ni? Kalau 504 dapat apa? 504. 5 power of 4. 625. Okay, 625M. Kalau 5 power of 3, 125 Betul? Okay. Contoh sebilik. Sebilik lah. Sebiji macam ni. Okay. Tapi saya tukar lah. Yang ini saya tukar. M dengan 5. Saya tukar lah nanti dalam soalan tu. Jadi, tapi kaedah dia macam ni. Okay, saya tunjuk macam mana nak buat. Soalan dia cari hasil tambah. Cari S20. Cari hasil tambah 20 sebutan pertama. Okey. Jadi kat sini formula dia ialah N per 2. Okey, formula tak bagi formula untuk ni tak bagi. Memang tak ada. Awak kena hafal. N per 2, 2A tambah N tolak 1, D. Okey, N per 2, 2A tambah N tolak 1, D. Okey, jadi N tu kita ganti dengan 20. Saya letak ni. 20 per 2. Okey, 2A tambah 20 tolak 1, D. Okey. Sekarang ni kita nak cari nilai A dengan nilai D. Nilai A, kita ambil je log 5M. Iaitu sebutan pertama. A ialah log 5M. D pula ialah T2 tolak dengan T1. T2 kita ambil log 5 25M tolak dengan log 5M. Okey. Ingat, kalau hukum log macam mana? Bila tolak, dia akan jadi bahagi. Jadi, log 5 25M bahagi dengan M. Okey. Kemudian kita potong dengan M ni, kita akan dapat nanti log 5 25 bersamaan dengan, siapa dah tahu? Log 5 25 kita akan dapat log 5 kuasa 2. Okey? Jadi jawapan dia ialah 2. Kenapa? Log 5 ni sama. Okey, follow step dia. Jadi jadi kita dah dapat nilai A dan nilai D. Gantikan je. 20 per 2. 2A iaitu log 5M tambah 19 darab dengan 2. Okey, sudah.
Okey. Jadi awak dapat nanti 10. 2 log 5M tambah dengan 19 darab 2 apa? 38. Jadi final answer dia ialah 20 log 5M tambah dengan 380. Okey. Boleh follow step ni ya. Okey, nanti malam sebelum exam tu tengok balik YouTube, nanti saya akan share nanti ni. Study balik. Yang penting awak tahu kaedah, konsep itu sahaja. Okey, boleh? So total mark kat sini 7 markah. Okey, seterusnya. Kalau ada soalan tanya Seterusnya ialah hukum linear. Okey, hukum linear. Saya beri contoh soalan lah Okey, hukum linear sebiji macam ni soalan dia. Ting, ting, ting. Okey, macam ni je. Sini saya letak 10. Sini saya letak, okey, koordinat dia 12, 2. Okey, contoh. Okey, dalam soalan ialah, okey, sorry. Pak si Y dia tulis Y kuasa 2. Pak si X ialah 1 per X. Okey, ni contoh Yang penting awak kena faham dia punya konsep. Okey, dia gambar aja macam ni. Okey, dia bagi titik ni 10. Pak si Y, Y kuasa 2. Pak si X 1 per X. Dan titik ni ialah 12, 2. Okey, sebegitu. Soalan dia ialah ungkapkan express Y in terms of X dalam sebutan X. Ini soalan dia. 4 markah ni. Okey. Jangan sia-siakan 4 markah ini. So, saya bagi step. Awak faham? Awak kena tahu dia punya step. Step pertama. Dapatkan. Sorry. Okey, step pertama apa Balkis? Cikgu dah beritahu dah. Ada Balkis ni? Koordinat. Koordinat. Okey. Kejap. Gradient. Gradient. Okey, first step awak kena dapatkan gradient. Ataupun kecerunan. Kecerunan formula dia ialah Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Jadi mana Y2? Okey, kat sini ada. Ini X1, sini Y1. Dekat sini ialah 0, 10. Jadi sini akan jadi X2, Y2. Okey, mana-mana boleh. Kalau awak nak ambil 0, 10 tu X1, Y1 pun boleh. Okey, 12 dengan 2 tu X2, Y2 pun boleh, tak ada masalah. Jadi cikgu ambil Y2 mana Y2? Okey, 10. Tolak dengan Y1 mana? 2. X2 mana? 0. X1, 12. Jadi cikgu memudahkan 10 tolak 2, 8 per negatif 12. Dapat memudahkan dia ialah 2 per 3. Negatif 2 per 3. Iaitu kecerunan. Step kedua. Cari koordinat. Okey, bukan cari. Pilih koordinat. Okey. Kan ada 2 koordinat ni. Okey. Sini 1, sini 1. Pilih yang mana satu. Saya ambil 12, 2 lah. Okey. Jadi dah dapat 2 ni. Seterusnya. Okey. Buat Y sama dengan MX plus C. Cuba tengok Y. Y sekarang apa Y? Okey. Seterusnya lah dapat. Sorry. Seterusnya. Nombor 3 step dia ialah dapatkan nilai C. Okey, dapatkan nilai C Saya ambil Y. Okey, saya ambil Y ialah tadi saya pilih 2. M kita dapat tadi berapa? Negatif 2 per 3. X dapat apa? X kita ambil 12 dan tambah C. Cuba kira untuk cikgu. Dapat berapa nilai C ni? Negatif 2 per 3 darab dengan 12. Awak potong-potong dapat negatif 8. Pindah sini 10 Betul. Dapat 10 tak? Okey. Apa?
10 kan? Okey, dapat 10. C dapat 10. Jadi, last step, final step, okey. Awak masukkan dalam Y, MX plus C. Okey, Y mana tengok? Y ni bermaksud paksi Y. Paksi Y dia tulis apa? Paksi Y dia tulis Y kuasa 2. Kecurunan mana kecurunan? M. M ialah negatif 2/3. X. Tengok paksi X. Paksi X ialah 1/X. C. C dapat 10. Okey. Kalau dah sampai sini, saya akan bagi full mark tadi apa? Full mark dia? 4 kan? Okey, sampai sini saya bagi 3 markah. Final answer ialah, soalan dia ialah, ungkapkan Y dalam sebutan X. So, final answer apa? Senang je. Kuasa 2 ni, pindahkan. Y negatif 2/3 1/X tambah 10 punca. Itu sahaja. Itu final answer. Okey. Ini soalan hukum linear. Jadi soalan ini, awak kena tahu konsep dia. Iaitu yang pertama, cari kecurunan. Nombor 2, pilih koordinat. Untuk apa? Untuk soalan, untuk dapatkan nilai C. Kemudian, yang seterusnya, awak gantikan paksi Y itu dengan paksi X dan juga kecurunan. Buat dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Dan cari nilai Y. Kalau sampai sini 3 markah. Sini ni 1, sampai sini 3 markah. Okey. Boleh? Itu soalan nombor 6. Ada berapa soalan lagi ni? Ada 6 soalan lagi ni. Okey, seterusnya. Soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7, saya beri contoh soalan. Cikgu nak awak cuba study sendiri dulu. Geometri koordinat. Senang sangat. Markah ada 6 Markah 6. Sekejap, saya cari koordinat. Geometri koordinat. Mana geometri koordinat? Ting, 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 ting. Ni hukum linear tadi selesai dah. Luas poligon. Okey, saya bagi contoh soalan. Soalan ni simple je. Sekejap. Ini soalan. Ada dah soalan dalam ni tak? Sama locus tak ada, dia tak masuk. Mana contoh soalan? Lebih kurang macam ni lah kot. Macam ni lah kot. Nombor 10 ni. Okey. Soalan dia, cari koordinat dan juga luas trapezium. Okey, soalan nombor 10 ni. Cuba tengok soalan nombor 10. Okey. Kalau dalam soalan, dia suruh cari koordinat titik persilangan. Mana titik persilangan kat sini Yes, sini sorry. Yang ni pun boleh. R dengan S. Okey, nak dapatkan koordinat R. Okey. Dalam soalan pun tulis, find the coordinate of R. Okey. Untuk dapatkan koordinat R, saya bagi sini awak kena dapatkan persamaan ini. Persamaan yang ini dan juga persamaan yang ini. Dapatkan persamaan yang biru tu dengan persamaan yang melegak je ni. Nampak tak? Warna pink tu dengan warna biru tu. Okey, dapatkan persamaan. Nak buat persamaan senang kan? Semua ingat macam mana buat persamaan? Tadi saya tunjuk tadi. Yang pertama, dia dapatkan kecurunan, kemudian koordinat. Itu masuk dalam persamaan. Y sama dengan MX plus C. Okey, seterusnya. Dah dapatkan koordinat. Ni titik persilangan. Bila kita dapatkan titik persilangan, bermaksud awak guna faedah persamaan serentak. Okey, ini cikgu nak buat study Macam mana nak buat persamaan serentak ni? Kita guna kaedah gantian ataupun substitute.
Kaedah gantian. Okey. Sudah siap. Soalan A. Soalan B adalah, soalan B apa tanya? Okey, luas segitiga. Okey, luas. Dalam soalan tu dia bentuk 3 segi dah tau. Okey, macam ni je. Sini A, sini B, sini C. C. A, kejap. Okey. A contohnya 5, 6. B ni 1, 2. C ni 10, 11. Contoh. Okey. So, nak dapatkan luas trapezium macam mana? Ingat formula dia. Apa formula dia? 1/2 modulus. Okey. Bila nak buat luas ni, awak kena ambil keturutan A, B, C. Jangan pula A, lepas tu A, C. Macam tu. A, B, C je. Ikut step. Jadi nak tulis macam mana? A, B, C. 5, 6. B, 1, 2. C, 10, 11. Patah balik pula 5, 6. Okey. So, ada 3 bucu. Jadi awak 4 lajur. 3 bucu, 4 lajur tu kena buat. Yang pertama dengan terakhir tu mesti sama. Okey, macam mana nak selesaikan ni? Kita buat kaedah darab silang. 5 darab 2, 1 darab 11, 10 darab 6. Tolak pula dengan 5 darab 11, 10 darab 2, 1 darab dengan 6. Okey, nanti awak susun kira sendiri. Jadi, hasil daripada warna hijau tolak dengan hasil daripada warna biru. Okey, jadi 1/2 tambah kan? 10 tambah 11 tambah 60 tolak 55 tambah 20 tambah 6. Okey. Okey, kita kira sendirilah. Itu adalah trapezium, luas trapezium. Okey, seterusnya soalan nombor apa dah sekarang? Nombor 8. Okey, sikit. Nombor 8 ialah vektor. Nombor 8 ialah vektor. Vektor ni topik dia kata apa Okey, topik ni. Saya bagi hint apa soalan macam mana bentuk masuk Nanti awak study bentuk vektor. Senang je, tak susah. 5 markah je. Okey. Kejap. Saya cari macam mana bentuk soalan dia. Tak susah pun soalan vektor ni. Dia kata express A and B dalam bentuk C dengan C. Sebiji macam ni. Soalan nombor 2, muka surat 225 dalam buku teks. Kita kata 4. Ungkapkan BD dan AE dalam sebutan X and Y. Express BD and AE in terms of X and Y. Sama. Sebiji macam ni. Contohnya saya tunjuk macam nak dapatkan BD. Okey, nak dapatkan BD. BD sama juga dengan BA tambah AD. Okey, BA berapa? BA ialah negatif 24X. AD berapa? AD ialah 20Y. Siap. Itu sahaja. Okey. Kemudian satu lagi apa? AE. AE ni ialah apa kita nak ambil AE AD tambah AE ialah AB tambah BE. Ingat nak soalan fokus vektor ni, ujung dengan ujung ni kita akan dapat jawapan dia A dengan E. Yang tengah ni mesti sama. Okey. Boleh follow ke setakat ni? Semua okey? Ada masalah ke? Okey, boleh faham? Faham, cikgu. Boleh terima. Okey. So, daripada ni AB adalah 24X. Tambah BE. Okey, contoh. BE ni
Dapat BE dengan ED 31. Okey. Jadi contoh BE ni adalah 5X. Contoh 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 dengan ni. Jadi saya ambil lah BE. Sorry 5Y. 5Y. Okey, dah siap. Macam tu je. Okey. Soalan B dia tanya nisbah. Okey. Soalan B adalah tanya nisbah. Nisbah BE, nisbah ED. Macam tu dia tanya. Okey, panjang ni. Dalam soalan tu dia beritahu tu. Awak kena tengok alert kan. Okey. Nah, itu. Soalan vektor. Selesai. Okey, kena alertkan ini Kemudian, soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 ialah luas segitiga. Nombor 9 sekejap Tak apalah, saya tunjuk sini lah soalan nombor 9. Nombor 9 ialah kaedah Heron. Cikgu nak awak tengok. Kaedah Heron. Okey, cikgu nak awak salin yang ni Formula ni tak bagi tau. Tapi awak kena salin. Okey, bentuk macam ni. Soalan dia bukan dalam bentuk gambar rajah tau. Dalam bentuk ayat. Okey. Sebuah taman berbentuk segitiga, bla 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 bla. Pemilik taman itu berapakah luas tanaman? Okey, itu soalan pertama. Dia tanya luas rumput. Cari kos, kemudian dia tanya cari kos pagar tu. Kalau satu pagar 4 meter. Okey, jadi pagar tu harga dia adalah 25 meter. Okey, berapa kena kira? Okey. Jadi, saya tukarkan dalam bentuk gambar rajah. Contoh. Sini saya letak 50, sini saya letak 70, sini saya letak 80. Dapat 50 meter, 70 meter, 80 meter. Ini contoh Kemudian, kaedah Heron, awak kena dapat ini tau. S sama dengan, nampak tak? Ni, kalau awak saja balik kaedah Heron. A, B, C. Okey. A tambah B tambah C bahagi 2. Okey. So, seterusnya nak dapatkan S. 50 tambah 70 tambah 80 bahagi 2. Dapat apa tolong kira untuk cikgu? 10 Betul? 100. 100. Okay, sorry. 100. Jadi S awak dapat 100. Dah dapat nilai S, masukkan dalam formula dia lagi Ni yang pertama tau. Ni kena tahu. S ni dapat mana? Okey. Nah, seterusnya ialah nombor 2 ialah awak dapatkan nilai luas. Luas segitiga ni. Okey. Punca kuasa S tolak A darab dengan S tolak B darab dengan S tolak C. Okey. Sekejap, saya nak check balik. Saya takut salah formula ni. Sekejap saya check balik. Betul ke? Ada yang tahu tak ingat formula ni? Okey, ni ada ni. Heron. Luas kat belakang. Luas segitiga. Okey, nah ini. Nah ini Okey. Mula tadi S, A tambah B tambah C kan? Tu bagi 2 kan? Tu step pertama. Step kedua ialah tu dapatkan luas. S kurungan S tolak A, S tolak B, S tolak C. Lepas tu punca. Okey. Jadi kita sambung buat tadi. Maknanya saya tertinggal S kat luar lah ni. Cepat dah balik S tolak A, S tolak B, S tolak C. Okey, nah ini. Jadi S tadi dapat apa kita? Dapat 100. Kemudian 100 tolak dengan A apa? 50. 100 tolak dengan B 70. 100 tolak dengan C 80. Punca. Okey, kiralah nanti dapatlah luas dia. Okey, cuba kira untuk cikgu boleh dapat tak?
Dah siap. Ini dua markah. Tiga markah. Sorry. Tengah kira ke? Okey, contohlah jawapan dia. Tolong kira lah untuk cikgu. 50 darab apa? 1732.05. 173.2 Bukan, 1732. Okey, 1732.05. Okey, ni answer. Okey. So dapat sini awak dapat 3 markah. Okey, jadi soalan seterusnya dia tanya orang panggil apa? Kos. Kos ni maksudnya pagar tu 1 meter RM5. Dia tanya semua pagar berapa ringgit? Contoh soalan. Awak kena alert tu Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 10. Sikit. Soalan 10, senang sangat. Soalan 10 ialah sistem, sukatan membulat topik tingkatan 5. Okey, ini soalan nombor 10 tingkatan 5 mana? Okey, saya guna buku BI Yang lain okey tak ada masalah pun. Senang tak? Okey, saya tunjuk contoh soalan yang boleh keluar macam ni. Tak ada. Mana soalan dia sebiji dia gabungan tau. Aplikasi. Okeylah, lebih kurang macam ni lah. Okey, lebih kurang macam ni. Soalan nombor 13. Dia kata soalan dia macam ni je. A tak ada, dia tanya the area of the shade region. Luas kawasan berlorek. Okey, dia suruh luas kawasan berlorek. So kat sini awak kena tahu dalam soalan exam nanti dia awak kena tahu luas sektor iaitu 1/2 AB sin C. Sorry. Luas sektor siapa ingat? Luas sektor untuk ni 1/2 R square theta 1/2 R theta. Masa lupa lah kejap Sekejap saya ingat balik. Jadi luas 1/2 R theta. Kalau tak salah cikgu kot. Tak bagi tau. Awak kena tahu. Okay, kejap saya cari. Luas sektor ialah 1/2 lah. R square theta. Betul lah. Okay. Luas sektor. Awak kena tahu luas sektor. Kemudian sekejap dia pergi panjang. Okey, itu saja. Awak kena tahu luas sektor. Kemudian contohnya nak dapatkan kawasan berlorek ni, contoh cara dia macam mana? Awak dapatkan luasnya ni dulu. Okey, kemudian tolakkan yang ini. Tolakkan yang ini, kemudian tolakkan yang ini. Okey, jadi merah tolak yang biru, tolak yang hijau. Okey. 4 markah. Cikgu nak buat study tu. Luas sektor. Macam nak dapatkan luas kawasan berlorek. Okey, clear yang tu? Nombor 10. Catat sikit luas sektor. Okey. Soalan 11. Take note sikit soalan 11. Soalan 11 ialah soalan 11 apa ni? Li? Soalan 11 apa? Kaedah prinsip pertama yang perbiasaan. Yes. Menggunakan kaedah prinsip pertama ataupun first principle. Nah ni. Dah saya tunjuk Yes. Nah ini. Cikgu nak buat study ni je. Formula ni. Nah ini. Ada lagi tak? Saya tunjuk contoh lagi tak? Ada tak? Example 3. Kita tak. Okey. Cikgu nak buat study ni. Dalam buku teks. Okey. Dalam buku teks. Dan lelat
Muka surat 36. Okey. Soalan dia sebiji macam ni. Sekejap Soalan dia sebiji macam ni. Nah, ini. Nombor 3. By using first principle, dengan menggunakan prinsip pertama, okay, cari dy dx. Itu soalan dia 4 markah. So, macam mana kaedah dia ialah contoh 3 ini. Okay, cikgu nak buat study contoh 3 ni. Okay, soalan nombor 11. Alert So, cikgu tunjuk satu dulu cara nak buat ni. Okay. Saya tunjuk A dulu senang je. A ni susah, senang sikit. Senang sangat soalan B lah. Okay, yang pertama, step pertama cikgu terang soalan pertama. Dia bagi Y ataupun Fx sama dengan 3X. Okay, kalau dy dx macam biasa, senang je awak dapat 3X kuasa 2. Iaitu 2 darab 3 dapat 6. 2 tolak 1 awak dapat nanti 6X kuasa 1 kan. Itu kaedah dy dx macam biasa. Tapi dalam soalan ni menggunakan prinsip pertama. Okey. Cuba tunjuk satu. First step, Y awak gantikan dengan delta Y. Okey. Kemudian X, okey, awak gantikan dengan X tambah delta X. Nampak tak? Saya tengok sini. Ini Y. Kemudian X digantikan dengan X tambah delta X. So, nanti awak dapat kat sini. Okey, nanti awak dapat kat sini tau. Delta Y sama dengan 3 X tambah delta X kuasa 2. Okey. Sorry, ni delta Y Okey. Kemudian ini persamaan pertama. Yang ini akan jadi persamaan kedua. Okey. Okey. Ingat tu Kemudian seterusnya adalah persamaan 1 tolak dengan persamaan 2. Terbalik. Betul lah. Persamaan 1 tolak dengan persamaan 2. Persamaan 1 mana? Persamaan 1 ni. Okey, jadi saya buat sini Nampak tak? Ni persamaan 1. Menilang ni. Okey, ni persamaan 1. Nampak tak? 3 X tambah delta X kuasa 2 tolak dengan persamaan 2. Nampak persamaan 2. Sorry, saya tukar. Ni. Bukan ini. Ni. Terbalik pula. Tolak dengan persamaan 2 ni. 3X kuasa 2. Okey. Kemudian, yang warna hijau ni awak kena kembangkan. Ini kembangkan. Okey, kembangkan. Okey, kemudian awak dapat tak? Nah, ini. Awak dapat yang ni. Okey, bila dapat tu, nampak tak ada sama kat sini? Nah, ini dengan yang ini. Jadi, tolak. Okey, yang tinggallah 6X di delta X tambah 3 delta X kuasa 2. Okey. Kemudian, seterusnya ialah ni. Delta Y bahagi dengan delta X. Semua bagi dengan delta X. Bila delta X, nampak ini hilang ni. Dia akan jadi 6X. Ni pun hilang. Dia akan jadi 3 delta X. Okey. Kemudian, dia macam rumit sikit. Tapi kalau bila awak study, insyaAllah boleh faham. Awak gantikan delta X tu dengan kosong. Okey. Bila gantikan delta X dengan kosong, awak dapat 6X tambah 3 delta X. 6X tambah dengan 3 kosong. Jadi dapatlah 6X. Itu sahaja. Itu cara langkah dia. Awak kena tahu cara langkah dia. Okey. Dalam soalan, sebiji macam tadi saya tunjuk. Ini 3 tambah X tolak X kuasa 2. Ini cikgu nak awak cuba studykan soalan ni. Soalan ni nombor apa?
Self exercise 2.2 nombor 3. Okey. Macam ni pun boleh. Nombor 2 pun boleh. Nombor 2 lah. Cikgu nak buat study soalan nombor 2. Self exercise 2.2 Macam mana dia boleh jadi bentuk tu? Okey. Okey, sikit lagi. Soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12. Okey, saya cari soalan nombor 12. Nombor 12 ialah trigonometri Kita tunjuk contoh cikgu nak buat study nanti. Mana trigo sekejap saya cari trigo. Sekejap. Sekejap. Integration. Cuba tengok dalam buku teks solution triangle apa? In trigonometry. Okey ni. Dah saya bagi contoh soalan Lepas ni cikgu nak buat study. Sekejap. Sikit lagi. Basic identity. Okey, sikit lagi. Tapi saya dah beritahu dah dekat ni. Macam mana soalan dia Dia suruh cari nilai X. Okey, sekejap Cikgu harap awak semua dah alert lah Okey, lebih kurang macam ni lah. Mana saya nak ambil sin X cos X. Okey. Tak apalah, saya bagi hint lah senang. Lakis ingat apa saya nak bagi, dah bagi hari tu? Soalan nombor 12. Jajak. Nombor 12. Okey, contoh soalan macam ni. Sorry. Kan 1, 2 lah. Okey, contoh soalan macam ni For 4 sin X cos X sama dengan 2. Okey, sin X cos X ni, okey, awak kena tengok dalam formula. Dalam formula sin X dengan cos X ni. Okey. Kalau kita tengok dalam formula, sekejap saya tunjuk formula dia yang mana. Okey, dalam TTV ni ada ni. Sin X cos X Ingat, sin X cos X. Okey, nampak tak sin X cos X? Okey, nah ini. Mana saya nak ambil ni? Ni. Sin X cos X. Okey. 2 sin X cos X. Ingat esok nanti ingat nombor 19 ni. 2 sin A cos X ni bersamaan dengan sin 2A. Okey, sin 2A. Jadi, saya sambung balik. Mana tadi saya nak buat tadi? Okey. Sin X cos X ni, okey, bermaksud, okey, sorry. Yang 4 ni kita faktorkan dulu 2. 2 sin X cos X sama dengan 2. Jadi, 2 ni, 2 sin X cos X tadi bersamaan dengan sin 2X sama dengan 2. Okey? Nah, ini. Okey. Bermaksud macam ni 2 sin X cos X bersamaan dengan sin 2X. Salin dalam formula tu. Awak salin dapat markah sini.
Kemudian kita nak dapatkan sin 2x. Yang 2 ni suruh pindahkan sana. Dia akan jadi sin 2x sama dengan 1. Iaitu 2 bahagi dengan 2. Tulis sini, tulis sini ya. Sorry, saya tulis sini. Allahu Akbar. Padam habis lah dah. Okey, ni saya pergi ni. Soalan macam ni lah lebih kurang. 2 sin 2x sama dengan 2 sin 2x sama dengan 2 per 2. Okey, jadi sin 2x sama dengan 1 sebab 2 bagi 2. Okey, sekarang ni kita nak pindahkan shift sign. Pindah sini tekan shift sign. Okey. Shift sign 1 dapat berapa? Cuba tekan cikgu. Tolong cikgu. Shift sign 1. Dapat berapa sudut? Ada nilai tak? 90. Okey, 90. Okey, thank you. Awak tekan shift sign 1 1 ni sebab 1 sini. So awak dapat 90. Jadi sin 2x bermaksud awak dapat 90. Ini untuk kuarter yang pertama. Okey, kuarter yang pertama kalau awak ingat balik. Okey, yang pertama, kemudian ini untuk kuarter yang pertama. Kuarter kedua ialah 180 tambah dengan 90. Sorry, macam ni. Ini kuarter pertama, kuarter kedua, kuarter ketiga, kuarter keempat. Nampak tak sin tu positif? 1 tu positif kan? Kena ingat balik ni ya. Cikgu Roslina dengan saya dah tunjuk itu. Kalau 90 ini untuk kuarter yang pertama. Okey. Satu lagi ialah 180. Okey. Untuk sin yang positif. Oleh kerana ada 2x, okey, dalam soalan pun nanti 2x tak? 2x ni bermaksud 2 kali pusingan. Okey, jadi awak tambahkan sahaja dengan 360. Yang ni pun tambah dengan 360. Jadi awak dapat nanti 450 dan satu lagi ialah 540. Okey. Yang ni 2 pusingan Ni pusingan pertama. Sorry, yang 98 180 tu pusingan yang pertama. Pusingan kedua ialah 450 dengan 540. Tambah je dengan 360 nanti. Okey, jadi dah tak adalah sin kan? Sebab kita dah shift sign tadi. So tinggallah nilai x. Nilai x sama dengan apa? 90 bahagi dengan 2, 180 bahagi dengan 2, 450 bahagi dengan 2, 540 bahagi dengan 2. Dapatlah nilai x nanti. 45, 90, 240 dengan 270. Okey. Ingat step by step ni, kaedah ni. Ingat kaedah je. Ingat kaedah bentuk dia macam mana nak buat ni. Okey, tu soalan nombor 12. Soalan seterusnya, soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 13. Sistem persamaan. Sistem persamaan. Okey, saya bagi hint lah Contoh soalan macam mana? Kita nampak kan sistem persamaan ni? Sekejap saya cari. Buku indeks soalan 4. Okey. Ni sistem persamaan. Okey. Ni ke? Okey, ni. Saya bagi hint soalan dia macam mana? Dia bentuk masalah tak ada pula. Dia bentuk masalah. Sekejap, 3 pun boleh ubah tau. Ni X, Y, Z. Okey. Okey, lebih kurang macam ni. Soalan nombor
Soalan nombor 2 ni lebih kurang. Okey, soalan nombor 3 ni. Sorry, soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 3. Okey. Dia kata soalan 3, 3 jenis roti, nampak tak? Okey. Kau buat sebuku roti, sebuku roti mentega, roti coklat dan roti kelapa. Nampak tak ada 3 kan? Jadi awak wakilkanlah mentega tu sebagai X, coklat tu sebagai Y dan kelapa tu sebagai Z. Okey, kemudian dia suruh buat persamaan. Contohnya kat sini, harga jualan bagi sebuku roti mentega, sebuah buku coklat dan sebuku roti kelapa ialah 3, 4.5, 5 sen. Okey, harga jualan. Harga jualan ni maksud 3X tambah dengan 4.5Y tambah dengan 5.5 Z. Sorry. Sama dengan 2975. Okey, itu satu markah. Okey, kemudian kos. Kos pembuatan 685. Kenapa tak kos? Kos maksudnya 2X tambah dengan 3Y tambah dengan 4Z. Okey, kos dia ialah 6850. Nampak tak kos? Itu kos. Okey, kemudian nampak tak? 2150 tu apa? Bermaksud X tambah Y tambah Z bersamaan dengan 2150. Okey. So, dalam soalan dia minta 3 persamaan. Nah, inilah persamaan dia. 1, 2, 3. Awak kena pecahkan daripada bentuk soalan masalah tu kepada bentuk matematik. Okey, so dapat sini 3 markah. Okey, kemudian soalan seterusnya, cari nilai X, nilai Y dengan nilai Z. Okey, so kaedahnya awak kena fahamkan kaedahnya ni. Ya, contoh 5. Jap. Bukan ni. 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 Okey. Aku kena fahamkan soalan ni So, yang pertama, okey. First kali buat selesaikan 3 persamaan iaitu 1, 2 dengan 3. Kemudian, daripada 1, jadikan Z. Nampak dia jadikan Z. X sama dengan 3X tolak Y sama dengan 12. Okey, nampak tak ni? Kemudian disuruh gantikan. Okey, 4 ke dalam 2. Nampak? 4 dalam 2. Okey, dapatlah persamaan 5. Kemudian disuruh guna kaedah gantian. Sekejap nanti dulu. Oh, ni ada 2 Z. Y dengan 2 je. Y tolak 2 Z. Sekejap okey, ni. Okey. Saya screenshotkan untuk awak. Nanti saya akan share. Sorry. Allah Akbar. Sekejap. Sikit. Nak habis dah. Okey. Yang ni saya share nanti. Dalam apa nama tu? Telegram Okey. Contohnya ini. Awak tengok nanti. Step dia. Okey. Soalan nombor 14. Okey. Nombor 14 ialah integration. Pengamiran. Okey. Pengamiran tentang 5. Okey. Cikgu nak awak take note. Pengamiran. Okey, saya bagi contoh lah. Okey, nombor apa tadi? Nombor 14. Pengamiran. Okey. Pengamiran. Okey, saya bagi hint lah macam ni Okey, ni kemudian 5 tambah 3X kuasa 5 dx. Contoh macam ni soalan dia. Sebiji macam ni lah. Allah Akbar. Dx sama dengan M 1 tambah 2X. Sini saya letak. Okey. Okey, cari nilai K dengan nilai
N. Okay, apa jawapan dia untuk nilai K dengan nilai N ni? M kat sini. Okay, awak kena tukarkan ni dulu dalam bentuk pengamiran. Macam mana pengamiran? 1 tambah 2X kuasa 4. Ingat konsep dia pengamiran? Tambah bahagi. Tambah 1 dibahagikan dengan 4 tambah 1 didarabkan dengan 2. 2 tu dari mana? 2 tu daripada ni. Dalam kurungan tu nampak tak ada 2X ni. Ambil 2 tu. Okay. Kemudian kita permudahkan lagi. Kita akan dapat nanti 1 tambah 2X kuasa 5 per dengan 10. Okey. Jadi jawapan apa? Nilai M apa? M. Allah Akbar. Jadi nilai M kat situ ialah, tengok nilai M ni apa? Ni nilai M. Sini ada 1. Jadi M sama dengan 1 per 10. K berapa? K yang ini. Berapa? 5. Gitu aja. 4 markah dapatnya ni. Okey. Dan seterusnya, okey, soalan seterusnya ni soalan A. Okey, soalan B. 4 markah Saya bagi hint. Cari persamaan lengkung. Okey, dia bagi fungsi kecerunan. Okey, dia bagi contohnya X 3X tambah 1. Okey. Jadi step dia macam mana? First step ialah awak dapatkan dulu kameran X 3X tolak 1. Okey, kameran yang ni. Kemudian dia bagi titik. Dia bagi titik sini 3, 12. Contoh 3, 12. Bila awak kamirkan ni, awak dapat nanti Y sama dengan contohlah 3X kuasa 2 tambah 2X tambah C. Okey, contoh. Okey. First kali awak dapatkan nilai C. Macam mana? Gantikan Y iaitu 12. X gantikan dengan 3. Okey. Dapatlah nilai C nanti. C nanti awak dapat nanti 27 darab 9. 27 tambah 6. 33. 33 tolak 12. Dapatlah negatif 11. Okey, contoh. Okey. Dah dapat C ni. Masuk balik dalam ni. Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah 2X tolak 11. Okey, selesai. 4 markah ni saya bagi. Okey. Dan soalan yang terakhir ialah fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik. Okey. Fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik kita 4. Okey, fungsi kuadratik ni saya beri contohin soalannya mana? Nanti cikgu nak awak tengok dalam ni. Mana saya ada sharekan hari tu kan? Mana? Ni soalan ni. Ting ting. Okey, sebiji soalan ni. Cuba saya tukar gambar aja. Okey. Yang ini awak kena tahu dia punya bentuk dia ni penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square. Okey. Okey. Soalan tu. Habis soalan nombor 12. Soalan 15. Okey. Selesai. 15 soalan. Untuk exam nanti. So, cikgu nak awak alert satu persatu dulu Nanti saya akan share ni dalam YouTube. Jadi, dia awak tengok dia nanti dalam ni. Apa nama ni? Apa nama ni? Soalan ni Okey, ada apa-apa soalan ke setakat ni?